Siapakah pelakon terhebat di dalam negara kita Malaysia ini, sahabat-sahabat semua? Adakah Zaina Zain, adakah Awi, adakah Era Fazira, Fatah Amin, Amira Othman? Adakah mereka antara pelakon-pelakon hebat? Mungkin tidak, sahabat semua. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda siapakah pelakon terhebat di dalam negara kita menggunakan emosi, tujuan untuk menghasut, ya, untuk menfitnah dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan, mungkin Anda dapat menekannya, yaitu Rapidah, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah Anda setuju atau tidak? Ayo kita lihat apa yang berlaku dalam video ini, dan Anda sendiri akan melihatnya bagaimana hebatnya, ya, bagaimana hebatnya Rapidah ini dalam isu berlakon. Sekejap mukanya menangis, dalam masa 1, 2, 3 saat, berubah sekelip mata. Memang hebat. Memang padu lakonannya. Jadi ayo kita lihat apa yang berlaku kepada Rapidah ini dalam menunggang isu kampung Sungai Baru. Jadi ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Satu, dua, tiga. Wow. Hebat. Memang hebat. Dalam sekelip mata saja dia berubah, sahabat semua. Sekali lagi. Hebat, sangat hebat. Jadi ini pelakon terhebat di abad ini, ya. Jadi adakah Anda percaya bahwa beliau adalah pelakon hebat ketika ini? Anda boleh nampak sendiri, ya, lakonan yang ditunjukkan memang padu, memang tiada tara tandingnya lagi. Memang Rapidah lah, ya, pelakon nomor 1 di dalam negara kita. Bersama-sama dengan Ratu Naga, sahabat semua, membuat hasutan, ya, membuat fitnah dan sebagainya. Pernah sekali, ya, Ratu Naga ini ataupun Ratu Badak ini membuat satu kenyataan dalam interview, menyatakan bahwa untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan itu mereka harus membuat persepsi dan juga fitnah dan hasutan. Jadi ini bukan saya katakan, tapi ini adalah antara yang dikatakan sendiri oleh Ratu Naga ini, ya, dalam satu interview di stasiun radio, ya, dengan bangganya beliau mengatakan untuk mau menjadi penghasut ini amat lumayan kerjanya, sehingga kan katanya mereka dibayar jutaan ringgit. Wow. Dan karena itulah kita boleh nampak bagaimana berusaha bersungguh-sungguhnya Ratu Naga ini untuk menghasut rakyat di luar sana, untuk membenci, ya, untuk membenci parti DAP, pemimpin daripada parti DAP ini. Jadi kalau Anda katakan saya menipu, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk menonton apakah yang dikatakan oleh Ratu Badak ini. Ratu Badak kah Ratu Naga? Tak pasti. Jadi ayo kita kongsi ataupun tonton video ini. Alright, ya. Sudah sedia? So saya nak bagi tahu. Saya dah cakap banyak kali, gerak halus DAP ni bahaya. Sekarang ni korang cari sendiri siapa tali barut DAP. Cari sendiri pakai akal, cari sendiri pakai akal. Kita nak buat penyatuan Melayu, penyatuan ummah, bangsa Melayu bersatu, bangsa Islam bersatu. Siapa yang cakap? Proklamasi Melayu yang cakap kan? Tapi kau serang Abah, kenapa? Kenapa kau cakap Abah pengkhianat? Kau nak Melayu bergabung, tapi kau serang siapa? Kita kena create persepsi supaya orang benci dengan Pakatan Rakyat. So kita carilah isu-isu yang very sensitif, orang suka ambil tahu, yang memudahkan benda tu sebar. So strategi dia begitu caranya. Contoh macam perkauman, religion, agama, raja-raja, daripada macam tu. Itu strategi kita sentiasa gunakan. Cyber Troopers dibayar gajinya. Banyak ke gaji yang dibayar tu? Sebab
bagus kerjanya. Muka tak nampak. Office kat mana pun saya tak tahu. Gaji masuk. Gaji masuk. Gaji masuk. Dia based on project. Ada certain tu dibayar ikut bulanan. Itu kita kategorikan sebagai macai lah. Oh, okey. Itu paling bawah lah tu. Paling bawah lah tu. Oh, okey. Dia based on project. So macam ketua-ketua dia orang, dia memang dah ada tim-tim masing-masing. So dia based on apa yang orang kata tuan dia bayar. Okey, contohnya kalau isu tu besar, besarlah amount dia. Pernah capai juta, pernah capai ratus ribu Untuk satu projek. Ya, betul. So Bonda akan sedar 1.6 trilion untuk sektor hutang negara dan barang-barang yang ada dengan Zafro semua tu jumpa Bonda untuk kita selesaikan 84 juta di Kampung Baru. Jadi SSF Malaysia tabung haji juga kita akan buat siasatan. Kenapa pentadbir dia pula dia kata apa Cina diorang kemukakan. Jadi Bonda akan pergi ke sana jangan komen keluar. Kau ingat tak panas ke? Panas semua tengok panas. Sepanas hati. Dia tak Kau duduk dalam parlimen tu sejuk-sejuk. Kepala dia tak ada kerja lagi. Kita kena create persepsi supaya orang benci dengan Pakatan Rakyat. So kita carilah isu-isu yang very sensitif, orang suka ambil tahu, yang memudahkan benda tu sebar. So panggil pihak pemaju tu keluar. Saya Ratu Bonda cakap dia. Adakah dia bagi pasal atau apa yang berlaku? Perlukah dia halau mereka dari sini? Atau nenek mak bapak dia orang bagi rumah. Macam korang kalau tahu, kau nak korang halau korang. Korang. kita kena create persepsi supaya orang benci dengan Pakatan Rakyat. Alright. Okay. So itu kenyataan dan juga ulasan daripada Ratu Naga ya berkaitan dengan isu Kampung Sungai Baru ini. Jelas ya mereka sengaja menggunakan isu ini untuk menaikkan emosi rakyat ya, terutamanya mereka yang tidak bersetuju ya, yang mendapat pampasan yang rendah dan mahukan pampasan yang tinggi, antaranya geng-geng Rapida inilah. Dan kerana itulah Ratu Naga berkata kita kena mainkan persepsi. Ya, persepsi dari segi apa? Bangsa, agama, raja-raja. Itu yang dia katakan. Malahan untuk mereka menjadi penghasut dan juga menyebarkan berita-berita seperti ini, mereka dibayar sehingga jutaan ringgit, sahabat semua. Itu satu yang amat-amat mengejutkan kita. Wow. Ya, so apalagi isu yang dimainkan sekarang ini adalah isu Kampung Sungai Baru. Kononnya kerajaan hari ini zalim. Kononnya kerajaan hari ini ya menghalau orang Melayu, merampas tanah. Perlu diingat sahabat-sahabat semua, isu Kampung Sungai Baru ini sudah pun berlarutan beberapa tahun sebelum kerajaan hari ini. Ya, dia dimulakan pada tahun 2016 ketika kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan disambung pula oleh kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan PAS dan Bersatu. Dan ketika itulah sebenarnya akta pengambilan tanah ini telah diwartakan, diluluskan oleh kerajaan PAS dan juga Bersatu, dan Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Menteri wilayahnya ketika itu adalah Anwar Musa. Soalnya kenapa sehingga hari ini Anwar Musa jadi pengecut? Soalnya kenapa Anwar Musa tidak tampil untuk memberikan pencerahan? Kenapa ketika beliau menjadi menteri wilayah, akta pengambilan tanah yang diwartakan, diluluskan pada 21 Jun 2021 dilaksanakan. Kenapa sehingga hari ini beliau yang menteri wilayah pada ketika itu tidak pun membuat sebarang kenyataan? Akhirnya para walaun-walauntit, penghasut, sitro-sitro pembangkang seperti Rapida, seperti Ratu Naga membuat dan menunggang isu Kampung Sungai Baru ini untuk dipolitikkan. Kononnya kerajaan hari ini zalim, yang sedangkan yang zalim itu adalah ketika ya menteri wilayahnya Anwar Musa, kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional bersama dengan UMNO, sahabat semua dalam Perikatan Nasional. Dan warta itu ya diluluskan pada 21 Jun 2021, bukannya ketika kerajaan hari ini ya. Tapi apakah daya sahabat semua, inilah standard
Apabila mereka buat sesuatu, hari ini mereka mendiamkan diri dan digunakan segala ya influencer-influencer ini ya untuk menghasut isu ini supaya menyalahkan kerajaan hari ini, menyerang Perdana Menteri kita dan sebagainya. Jadi bekas Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa perlu tampil untuk memberi penjelasan berhubung kemelut melanda Kampung Sungai Baru, kata Ketua Cawangan PKR Setiausaha Syed Badli Shah Syed Osman. Menurutnya, Anwar sepatutnya mengambil tanggung jawab kerana kelulusan pewartaan Akta Pengambilan Tanah 1960 pada Jun 2021 berlaku ketika bekas pemimpin UMNO itu memegang jawatan menteri. Adalah pengecut katanya. Adalah pengecut jika beliau Anwar terus mendiamkan diri, sedangkan aktivis pembangkang terus digerakkan untuk menyerang kerajaan dalam isu ini, kata Syed Badli dalam satu kenyataan. Sebelum ini, bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad dan pengganti Anwar, Sahidan Kasim, telah tampil mempertahankan diri masing-masing susulan insiden pengusiran penduduk pada 11 September yang berakhir dengan kekecohan. Pengusiran itu dilakukan melalui perintah mahkamah bagi memberi laluan kepada projek pembangunan semula oleh KLCT Gateway Sdn Bhd. Syed Badli turut mempersoalkan bagaimana Akta Pengambilan Tanah boleh diwartakan pada tahun 2021, sedangkan negara masih berada di bawah perintah kawalan pergerakan PKP dan Parlimen juga tidak bersidang kerana digantung oleh Kerajaan PAS Bersatu dan UMNO Perikatan Nasional. Pemimpin PKR itu juga membidah Syahidan yang sebelum ini menyatakan bahawa dia maupun menteri sebelum itu tidak mempunyai kuasa eksekutif dalam meluluskan pengambil alihan tanah Kampung Sungai Baru kerana segala kuasa terletak pada Ketua Setiausaha Negara KSN. Adalah agak pelik sekiranya menteri tidak mengetahui tentang pewartaan ini, seperti mana yang diperjelaskan oleh Sahidan Kasim yang menuding jari ke arah Ketua Setiausaha Negara. Tentunya setiap tindakan eksekutif terlebih lagi melibatkan pewartaan akta tertentu akan dilaporkan terlebih dahulu ke peringkat menteri berkenaan untuk di bawah ke peringkat kabinet, kata Syed Badli lagi. Jadi dia turut mempersoalkan bagaimana seorang menteri boleh berlepas diri ya dengan menyalahkan pihak eksekutif, sedangkan eksekutif hanya menjalankan tugas tanpa boleh melangkau kuasa menteri. Dalam pada itu, Syed Badli turut menggesa pihak pembangkang berhenti menggunakan watak-watak tertentu untuk membawa naratif bagi menyalahkan kerajaan, sambil menegaskan bahawa kemelut ini jelas berpunca daripada pentadbiran Perikatan Nasional. Justru itu, saya katanya menggesa Anwar Musa tampil untuk memberikan penjelasan dan bukannya terus mendiamkan diri seperti seorang pengecut, kata Syed Badli yang juga merupakan ahli Majlis Penasihat Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru yang terletak di perhampiran Jambatan Saloma Link, stesen LRT Kampung Baru dan berlatarkan Menara Berkembang Petronas tertangguh hampir 10 tahun kerana isu pampasan. Sebagian penduduk membantah tanah mereka diambil secara paksa melalui Akta Pengambilan Tanah yang diwartakan, diluluskan pada bila ketika Anwar Musa menjadi Menteri Wilayah dan semasa Kerajaan PAS Bersatu UMNO dalam Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Tapi soalnya kenapa hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim pula yang disalahkan? Kenapa pemimpin ataupun Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini yang diserang oleh para walaun-walauntit? Tidakkah itu adalah satu tindakan yang agak biadab dan tidak bertanggungjawab ya apabila sengaja untuk melepaskan diri dalam soal ini, ya seperti mana kenyataan daripada timbalan Presiden PAS. Katanya kalau dulu Kerajaan PAS Bersatu UMNO Perikatan Nasional mewartakan dan meluluskan Akta Pengambilan Tanah, kenapa kerajaan hari ini tidak membatalkan saja? Wow, begitu senang sembrononya calon Perdana Menteri yang ke-11 ini untuk membatalkan. Tidakkah dia tahu kalau dibatalkan apakah akan ada penalti? Kalau ada, adakah kerajaan hari ini akan membayar jutaan, ratusan juta ringgit penalti terhadap pemaju itu? Dan begitu juga dengan pemilik-pemilik rumah yang bersetuju, yang sudah pun dibayar jutaan ringgit ya pampasan kepada mereka. Siapa yang akan membayar bagi mereka membayar kepada pemaju sekiranya ya perkara ini dibatalkan dan sebagainya? Tidakkah kenyataan daripada pemimpin PAS ini adalah satu kenyataan bodoh, kenyataan sembrono, kenyataan yang tidak bertanggungjawab hanya untuk melepaskan diri saja? Mereka sanggup membuat kenyataan yang seakan-akan tidak punya otak, menggunakan otak dilutus sebegitu rupa. Itu pandangan saya sahabat semua.
Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja hanya sudah terjawab. Siapakah pelakon terhebat di Malaysia? Tidak lain tidak bukan adalah Rapidah, sahabat semua. Jadi thank you. Hingga kita berjumpa lagi info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.